Pemilikan rumah mampu milik elak kepadatan isi rumah, tumpu kebajikan penduduk. Manfaatkan My Mudah, lonjak produktiviti dan daya saing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita wilayah 9 April 2023. Anda bersama saya Azam Hussein dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kedah mengisi paparan petang ini. Baik saudara, kebajikan penduduk setempat diutamakan bagi pemilikan projek perumahan mampu milik. Tegas Menteri Komunikasi dan Digital yang juga Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fadzil, usaha ini dilihat dapat mengurangkan kepadatan isi rumah terutama di kawasan projek perumahan rakyat PPR seperti di sekitar Lembah Pantai. Antara perkara yang saya sedang usahakan untuk pastikan kalau ada rumah-rumah yang akan dibina, kawasan-kawasan perumahan yang akan dibina di kawasan Lembah Pantai, kita utamakan warga Lembah Pantai dahulu sebelum dari komuniti luar. Kalau ada projek, bukan tak semestinya projek perumahan rakyat, tapi program-program perumahan mampu milik sebagai contoh untuk membantu komuniti setempat. Beliau menghadiri program bubur lambut Yayasan TM serta menziarah dan menyampaikan sumbangan zakat di PPR Lembah Pantai. Baik, susulan peruntukan tambahan RM35 juta oleh Perdana Menteri bagi meningkatkan kemudahan di PPR sekitar Lembah Kelang, Fahmi Fadzil berharap peruntukan tersebut tidak hanya di PPR sahaja tetapi turut melibatkan kawasan flat kos rendah. Saya sedikit risau bukan hanya untuk kawasan PPR tapi sebenarnya ada juga flat kos rendah yang hadapi masalah agak kronik tentang isu lift dan ini sedikit di luar bidang kuasa Dewan Bandar Kuala Lumpur kerana ia private. Tak payah pergi jauh, di seberang jalan blok P20 Taman Bukit Angkasa hadapi masalah seperti ini. Jadi saya akan cuba bincang dengan pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur dan juga KPKT bagaimana boleh kita bantu kawasan-kawasan perumahan yang bukan di bawah jagaan bandaraya untuk isu lift ini. Beliau akan berbincang dengan DBKL dan KPKT sebagai usaha membantu isu kerosakan lift di kawasan perumahan swasta yang disifatkan kronik. Sementara itu, penangguhan pewartaan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 PSKL 2040 diharap memberi ruang kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mendengar keluh kesah rakyat. Perkara itu penting bagi memastikan perancangan dasar Kuala Lumpur mengambil kira suara pelbagai pihak termasuk Persatuan Penduduk. Harapan saya dengan penangguhan bagi pewartaan ataupun kelulusan yang akan diberikan kepada plan struktur ini memberi sedikit ruang untuk bukan hanya mendengar keluh kesah rakyat tapi saya rasa ada kewajaran pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur memberi maklum malas. Ada persatuan-persatuan penduduk ataupun NGO yang memaklumkan kepada saya mereka banyak bagi pandangan tapi tidak ada maklum malas. Sebagai ahli parlimen di kawasan Kuala Lumpur, beliau akan meneliti pelan tersebut dan memastikan dibangunkan dengan mengambil kira unsur manusiawi selaras prinsip madani. Kerajaan negeri termasuk agensi dan pihak berkuasa tempatan PBT diseru untuk terus memberi kerjasama dalam memanfaatkan unit Malaysia Mudah atau My Mudah yang dilaksanakan di bawah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Inisiatif tersebut dilihat dapat membantu menarik lebih ramai pelabur sekaligus melonjakkan status produktiviti dan daya saing. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohd Zuki Ali berkata pelaksanaan My Mudah mampu mengurangkan beban peraturan tidak wajar kepada peniaga. Dan pasukan petugas khas bertujuan untuk memudahkan urusan perniagaan agar dapat memberi kelebihan kepada kerajaan negeri dalam menarik lebih banyak pelabur ke dalam negeri. Jadi dengan memudahkan urusan perniagaan, pertumbuhan ekonomi tempatan akan dapat dipertingkatkan. Dan pada masa yang sama, peluang pekerjaan akan diwujudkan bagi anak-anak tempatan. Semua jabatan
Tambah beliau, dengan pelaksanaan unit tersebut, ia dapat membantu kerajaan negeri memantapkan lagi ekosistem perniagaan. Dalam masa sama, inisiatif Bitara Madani turut dilaksana dengan fokus utama memberi keselesaan kepada orang ramai. Antaranya mengurangkan kesesakan di hospital, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA serta pembangunan sekolah daif di seluruh negara. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena persidangan Mai Mudah 2023 peringkat negeri Pahang di Kuantan. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak. Beliau turut memaklumkan Kerajaan Pahang merupakan negeri pertama di wilayah Pantai Timur yang menubuhkan unit Mai Mudah. Ia melibatkan 100% PBT dan pejabat daerah dan tanah PDT negeri. Sehingga kini sebanyak 174 unit Mai Mudah telah ditubuhkan dengan melibatkan 19 kementerian, 59 agensi, 4 kerajaan negeri, 18 agensi kerajaan negeri, 22 PBT dan 52 persatuan perniagaan. Baik, seterusnya kita ikuti laporan cuaca bersama Pegawai Malaysia Muhammad Nafizi Mat Napiah. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik di kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada petang ini berbanding keadaan cuaca ribut petir pada petang semalam. Keadaan cuaca ribut petir dilihat agak berkurangan pada petang ini dengan cuaca ribut petir hanya berlaku di beberapa kawasan sekitar tengah dan selatan Perak, di sekitar pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga di kebanyakan kawasan untuk Negeri Melaka dan Barat Johor iaitu di sekitar daerah Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, hujan lebat dijangka akan turut berlaku pada malam ini di sekitar pedalaman Perak, Kelantan dan juga Pahang sehinggalah ke lewat malam. Untuk keadaan sekarang, ribut petir yang sedang berlaku terutamanya di sekitar negeri Melaka dan juga di daerah-daerah di sebelah barat Johor ini dilihat berintensiti yang agak tinggi. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya berwaspada dengan kemungkinan berlakunya angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Begitu juga keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan, cuaca dilihat cerah dan baik di kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pada petang ini. Ribut petir pada ketika ini hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar bahagian barat Sabah dan juga di sekitar utara Sarawak iaitu melibatkan bahagian Miri dan juga Limbang. Cuaca ribut petir untuk bahagian di sebelah barat Sabah ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, ribut petir yang sedang berlaku di sekitar bahagian Miri dan Limbang yang dijangka akan turut berlaku di sekitar bahagian Kapit di negeri Sarawak dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Pintu dah, tingkap dah, CCTV dah, semua dah. Sam, kenapa macam ni? Ada banyak kat luar. Siapa? Kita kena halang mereka dari masuk. Maksudnya mereka aktif pada awal pagi dan lewat petang. Mana? Tu?
Guna ni je lah. Lindungi diri anda daripada musuh. Gunakan perlindungan yang sesuai. Bertemu kembali. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak mengenai projek pembinaan Sarawak-Sabah Link Road. Perinciannya kita bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Kerajaan Negeri Sarawak akan terus berusaha bagi memastikan projek pembinaan Sarawak-Sabah Link Road SSLR akan dapat dilaksanakan dan disiapkan sepenuhnya. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu apabila projek tersebut siap kelak, ia akan memberi manfaat besar kepada masyarakat khususnya di daerah Limbang dan Lawas. Datuk Amar Awang Tengah juga menambah dengan adanya jalan tersebut kelak, ia akan memberi peluang kepada Sarawak untuk membekalkan tenaga elektrik kepada negeri Sabah menerusi bahagian Limbang yang paling dekat dengan Sabah. Beliau memberitahu demikian pada program Ihya Ramadan dan Perdana Borneo bersempena sambutan Nuzul Al-Quran di Masjid Sahabat Merapuk Sindumin. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari menyeru khususnya masyarakat Islam di bahagian utara Sarawak untuk terus menyemarakkan surau dan masjid sepanjang bulan Ramadan dengan menyertai aktiviti tadarus Al-Quran dan kelas ilmu agama. Turut hadir bersama dalam majlis tersebut Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Isnin Aliasni, Elias Liasni dan Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong. Tawaran penginapan termurah di Malaysia iaitu di Sibu mampu meningkatkan ketibaan pelancong ke kawasan tengah Sarawak itu. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tawaran sedemikian didorong oleh penawaran dan permintaan semasa dan ia merupakan sesuatu yang baik untuk Sibu. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan ia juga didorong dengan pembukaan jalan ke Kapit yang dijangka menjadi kawasan potensi baru sekaligus akan membantu merancakkan industri pelancongan di Sibu. Beliau mengulas mengenai tawaran harga bilik murah oleh sebuah aplikasi popular tempahan bilik dalam talian pada program Bubur Lambuk Pemadam Care for You, Jauhi Dadah, Hidup Penuh Erti, Anjuran Pemadam Negeri Sarawak di Masjid An-Najah di Asajaya. Pada program itu sebanyak 500 pek bubur lambuk dan buah kurma diagihkan kepada pengguna jalan raya dan penduduk di kawasan Asajaya. Datuk Seri Abdul Karim turut menyampaikan bantuan wang tunai kepada 490 golongan asnaf di Asajaya, termasuk 47 orang pelatih pertubuhan pemulihan dalam komuniti Asajaya. Program anjuran pemadam tersebut diadakan di seluruh negeri secara berperingkat yang bertujuan menyampaikan mesej kesedaran mengenai bahaya dadah dapat disalurkan secara menyeluruh kepada penduduk, terutamanya pelajar sekolah. Saudara, program Lan Berambih Sungkir berlangsung meriah di dataran Tun Tuanku Bujang dengan ribuan penduduk hadir untuk berbuka puasa bersama. Walaupun keadaan hujan, ia tidak menghalang orang ramai untuk hadir ke program tersebut. Pelbagai program sampingan diadakan, antaranya program Nuzul Al-Quran bacaan 24 jam di Masjid Al-Qadim yang disertai lebih 250 orang peserta. Turut diadakan pertandingan meriam buluh bagi memeriahkan suasana program itu. Sementara itu, Kementerian Perpaduan Negara turut mengadakan program Gerak Rahmah Segulai Sejalai, memasak bubur pedas dengan 5,000 bungkus bubur pedas diagihkan kepada orang ramai. Untuk menyemarakkan ataupun untuk menyemarakkan komuniti rakyat-rakyat di sini untuk sama-sama tampil dan bekerja gotong royong, katakan gotong royong lah. Lepas itu kita pun mengedarkan bubur-bubur yang sudah dimasak itu kepada semua orang yang datang ke Padang ini. Sebanyak 10 kawasan rukun tetangga KRT terlibat dalam gotong royong memasak bubur pedas tersebut. Salah seorang pemimpin komuniti Cina di Sibu, pemancar Datuk Jason Tai, turut memuji program itu yang disifatkannya unik dan boleh dilaksanakan di tempat-tempat lain di Sarawak. It's a very nice feeling lah. I think not many places, even not just in Sibu, but not just in Sarawak, but around the world, you don't see this kind of
of different groups, different religious group, different race, all coming together. It's very heartwarming. Pada program tersebut, wakil dari rumah-rumah ibadat bukan Islam dan wakil persatuan dari pelbagai kaum turut dijemput untuk menikmati juadah berbuka puasa bersama-sama. Program Jelajah Ramadan RTM diteruskan ke Sibu hari ini. Baik, untuk perinciannya, kita bersama Awang Muhammad Muhibudin di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program Jelajah Ramadan RTM diteruskan pada petang ini di Surau Darul Ukhwah Sibu, di mana program ini merupakan salah satu wadah bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadan di samping mengukuhkan ukhuwah di antara agensi-agensi dan masyarakat setempat. Jadi untuk mengetahui dengan lebih terperinci berkenaan dengan program pada petang ini, saya bawakan bersama penerbit Jelajah Ramadan Sibu FM iaitu Sunnatullah Alauddin Rosli bagi menjelaskan dengan lebih terperinci berkenaan dengan program pada petang ini. Jadi Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey, baik, mungkin tuan boleh terangkan berkenaan dengan program pada petang ini. Ya, program Jelajah Ramadan Sibu FM yang mana kita telah pun adakan seawal pukul 8 pagi tadi. Kita bergerak dari RTM ke Surau Darul Ukhwah Kemuyang dengan bersama-sama dengan masyarakat ahli jawatankuasa surau memasak bubur lambuk, ya, yang mana kita sediakan sebanyak 1000 bekas bubur lambuk. Yang mana bubur lambuk ini kita agihkan ke dua masjid, iaitu di Masjid Nur Sibu dan juga Masjid Darul Halim Tekuk. Dan selebihnya kita agihkan kepada masyarakat dan juga penduduk yang berada di perumahan Kemuyang ini. Dan untuk makluman juga, dalam kita menghantar bubur lambuk ini ke dua masjid yang dinyatakan tadi, kita turut menghantar 20 bungkusan bakul makanan dan juga 20 bungkusan beras dan juga gula dalam kita menyantuni mereka yang kurang nasib baik, terutama yang golongan asnaf, agar mereka dapat merasai bahawa mereka sebenarnya juga turut ada perhatian, ya, untuk menerima semangat daripada masyarakat dan juga agensi-agensi yang terlibat. Bersambutan memang menggalakkan, yang mana seawal pagi kita memasak sehinggalah kita selesai mengagihkan semua bubur-bubur lambuk ini, memang mendapat sambutan terutamanya daripada pihak ahli jawatankuasa masjid sendiri, jawatankuasa Surau Darul Ukhwah Kemuyang sendiri. Memang dari awal pagi mereka betul-betul lumur sama-sama kita memasak dan sebagainya. Jadi ini suatu yang amat kita banggakan, dan terima kasih sekali lagi kepada rakan kolaborasi kita, terutamanya kepada pihak Aliansi, pihak Baitul Mal Sarawak Cawangan Sibu, Persekutuan Persatuan Wartawan Negeri Sarawak dan juga Masjid Nur Sibu, Masjid Darul Halim Tekuk dan akhir sekali Surau Darul Ukhwah Kemuyang merupakan menjadi pusat ataupun tuan rumah untuk kita mengadakan program Jelajah Ramadan pada tahun ini. Okay, baik, terima kasih Tuan di atas perkongsian itu tadi. Jadi saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan bagi program Jelajah Ramadan Sibu FM pada petang ini. Kita kembali bersama rakan setugas di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Muhyiddin atas laporan anda. Baik, program menyantuni komuniti luar bandar di negeri ini perlu diperhebatkan lagi dalam usaha memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii yakin langkah itu dapat mempromosi keunikan di sesuatu kawasan selain menerapkan konsep Malaysia Madani. Saya mengharapkan pihak RTM memainkan peranan penting di dalam mengketengahkan ataupun memperluaskan ataupun memperkenalkan lebih-lebih lagi kawasan luar bandar seperti di Sadong Jaya dari segi kebudayaan, dari segi pemakanan dan dari segi culture kehidupan kepada orang ramai. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program Jelajah Ramadan Sarawak FM 2023 di Sadong Jaya. Sementara itu, Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nur Jihan Yahya yang mewakili Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh menzahirkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan strategik, agensi-agensi terlibat serta orang kampung yang menjayakan program tersebut. Pada program sehari itu, pelbagai aktiviti turut diadakan, antaranya
memasak 4 jenis bubur iaitu bubur lambuk, bubur pedas selain bubur Ashura, bubur kapur yang terkenal di kawasan itu selain aktiviti gunting rambut percuma dan menyampaikan sumbangan kepada 220 orang keluarga asnaf. Selain itu, aktiviti seperti demo masakan lauk tradisional Bugis iaitu burasak dan ikan pindang yang sinonim dengan penduduk di kawasan Sadong Jaya turut diadakan. Seramai 50 orang asnaf sekitar kawasan Lunduk menerima sumbangan barangan keperluan bersempena dengan bulan Ramadan di Masjid Pehin Sri Adenan Satim, Lunduk. Majlis penyerahan sumbangan daripada Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu itu disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri yang juga Ahli Parlimen Santubong. Sementara itu, Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan turut hadir menyerahkan sumbangan kurma dan meja ceramah kepada jawatan kuasa Masjid Pehin Sri Adenan Satim. Datuk Seri Nancy Shukri bersama Azizul Anwar Adenan kemudiannya menyertai penerima pada majlis berbuka puasa. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Buma dengan laporan-laporan dari Sarawak. Baik, antara fokus negeri di bawah Bayu, kerajaan negeri akan meneruskan kelangsungan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Berita lanjut langsung bersama Anissa Daules di Kota Kinabalu. Anne, silakan. Ya, Azam, kerajaan negeri akan terus berusaha dalam memastikan kelangsungan dan Hala 7 Sabah Maju Jaya dapat diteruskan. Kerajaan negeri juga akan melaksanakan dasar yang kukuh untuk menjayakan agenda pembangunan negeri pada masa sama menjamin kemakmuran serta kesejahteraan rakyat selain menyokong dasar pembangunan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata Sabah turut mengalu-alukan kerjasama pintar antara agensi melibatkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW serta agensi kerajaan negeri khususnya yang akan memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berucap demikian dalam majlis santunan kasih Ramadan di Masjid Jamek As-Salam Kampung Benoni di Papar. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Arif. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Haji Ji memberitahu melalui pembentukan Kerajaan Perpaduan Persekutuan yang baharu, Sabah juga telah menubuhkan satu kabinet inklusif untuk terus melakukan yang terbaik bagi negeri ini, khususnya menerusi pelancaran Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Jelasnya melalui SMJ yang dilancarkan pada Mac tahun lalu, agenda pembangunan negeri kini berada pada landasan yang betul. Datuk Haji Ji menambah, Sabah juga akan terus menjadi negeri mesra pelabur sekaligus mengekalkan momentum bagi memastikan negeri ini menjadi destinasi menarik bagi tujuan pelaburan. Belia di Sabah sebahagian besar membangkitkan isu mengenai literasi politik, kemiskinan teknologi digital dan kebajikan pelajar melalui medium Destiny SMJ Anak Muda Sabah. Program kali kedua diadakan ini adalah medan dua hala antara kerajaan negeri dalam menentukan hala tuju dan aspirasi belia sekaligus memberikan kefahaman mengenai dasar dan usaha kerajaan diterajui Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Kita angkat juga, kita minta juga pendapat belia yang datang, pelajar yang datang, kita angkat dan kita akan bawa cadangan-cadangan mereka kepada pengetahuan yang berhormat Ketua Menteri untuk dipanjangkanlah. Untuk belia-belia yang ada di negeri Sabah ini, kita menjadi tulang belakang kepada kerajaan negeri ini. Saya menyambut baik hasrat mereka untuk memajukan anak muda Sabah lah, terutama sekali belia-belia mahasiswa dan mahasiswi universiti yang ada dekat Sabah ni lah. Saya harapkan agar kerajaan dapat melihat dan memastikan agar anak muda, terutama sekali anak muda di negeri Sabah ini sendiri, supaya mereka dapat lihat bahawa kami juga perlu didengarkan suaranya. Program ni dia sangat memberi banyak manfaat kepada mahasiswa. Pertamanya dia memberi pendedahan kepada mahasiswa, terutamanya UiTM Sabah, tentang hala 7 anak muda. Di samping itu, ia memberi platform untuk anak muda menyatakan hasrat
atau mengetengahkan isu kepada pihak kerajaan untuk menaik taraf ataupun memperbaiki ataupun meneliti lagi segala isu ataupun cadangan-cadangan yang diberikan oleh mahasiswa. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam program Destiny SMJ Anak Muda Sabah di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu. Antara kesinambungan program berkenaan adalah kerajaan negeri bersetuju dengan cadangan penubuhan Dewan Belia Sabah dijangka akan berlangsung pada bulan Jun atau Julai tahun ini. Kerajaan mahu menumpukan implementasi program keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP melibatkan semua sekolah tahfiz dan sekolah kebangsaan khusus mengurangkan kadar kemalangan dan penularan sebarang jenis penyakit. Turut diutamakan KKP untuk institusi pengajian yang disertai pelajar golongan asnaf serta institusi pendidikan di luar bandar. Dan yang ini kita berikan mereka sijil keselamatan kesihatan pekerja. Kita bagi mereka kursus percuma dan kita bagi sijil. Jadi dia akan gunakan sijil itu untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka sebagai graduan apabila mereka mendapat ijazah nanti, dan apabila mereka bertemu duga, mereka akan gunakan sijil itu sebagai sijil tambahan lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui dalam Majlis Infak dan Iftar Ramadan NAYOSH bersama Asnaf Parlimen Sepanggar di Pusat Persidangan Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Mustafa menambah turut disediakan program latihan pasport keselamatan secara percuma oleh NAYOSH untuk 5,000 pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta termasuk golongan B40. Dalam program itu seramai 80 golongan asnaf melibatkan guru, mualaf, ibu tunggal dan anak yatim menerima sumbangan duit raya. Kerajaan negeri akan terus mengimarahkan pelbagai sambutan khususnya dalam bulan Ramadan. Antara program yang diadakan adalah sambutan Nuzul Al-Quran dengan pengajuran khatam Al-Quran yang dilaksana serentak di 1,040 buah masjid di seluruh negeri. Dengan program ini, supaya setiap umat Islam sekurang-kurangnya sekali khatam Al-Quran. Dan apa dia punya kesannya seperti itu, kita mengharapkan supaya negeri kita ini dinaungi dengan kebaikan, dengan keberkatan bacaan Al-Quran ini, dan negeri kita di dalam keadaan aman selamat. Bagi kita orang Islam untuk mengerjakan ibadah puasa dan membayar zakat dan ibadah-ibadah yang lain dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Jadi maknanya jangan lepaskan peluang di bulan Ramadan ini yang sudah tentunya kita akan berlumba-lumba untuk mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam majlis sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri di Masjid Negeri di Sembulan, Kota Kinabalu. Khatam Al-Quran yang diadakan di Masjid Negeri ini disertai lebih 700 peserta dan merupakan jumlah terbanyak pernah direkodkan. Jelajah Ramadan RTM di Sabah kini di destinasi seterusnya, Tawau. Antara program yang telah berlangsung adalah menyantuni penduduk di Masjid Nurul Falah, Kampung Mambalua, Tawau. Kita berharap agar penduduk-penduduk masyarakat di sini agar terus memberi kepercayaan kepada Jabatan Penyiaran khususnya pihak RTM di dalam memberikan berita-berita yang sahih, yang memberi maklumat-maklumat berkaitan tentang pembangunan, berkaitan tentang apa juga peristiwa yang sahih yang berlaku di negara kita. Terima kasih kepada pihak RTM kerana bagi bantuan semua bantuan tadi meringankan untuk menyambut Hari Raya. Pada pihak RTM kerana memberikan sumbangan pada hari ini, sekurang-kurangnya saya dapat untuk membuat persiapan untuk Hari Raya.
Sementara itu, Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Aminah Samsudin Muhammad dalam ucapan aluan berkata, program Jelajah Ramadan RTM Sabah berjaya menyelusuri 11 buah masjid dan surau di Kota Kinabalu, Sandakan, Keningau dan Tawau dengan tujuan menyemarakkan bulan Ramadan melalui pelaksanaan program keagamaan dan kebajikan bersama rakan-rakan strategik. Pada majlis ini, seramai 85 orang asnaf Kampung Membalua, Tinagat dan Kampung Batu Payung telah menerima bantuan berupa wang tunai. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan menerusi berita wilayah selepas ini. Kembali bersama Azam Hussein di Angkasa Puri. Azam. Baik, terima kasih Ann. Langsung dari Sabah. Saksikan saya, Aidina Hilda di H-Click 8 dan 9 April ini. Baik, saudara, kemeriahan bulan Ramadan terus terasa dengan masjid dijadikan lokasi menjalankan pelbagai aktiviti. Tidak terhad kepada solat, mengaji dan iktikaf sahaja. Aktiviti seperti gotong royong membersihkan kawasan dan memasak bubur lambuk mampu mendekatkan masyarakat kepada institusi tersebut. Untuk perincian selanjutnya, kita bersama Nur Izzati Cik Ani di Negeri Jelapang Padi. Izzati, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Pelbagai program diadakan dalam usaha mendekati dan mengimarahkan masjid di bulan Ramadan. Terbaru, Masjid Zahir di Alustar menerima rombongan 35 penunggang motosikal berkuasa tinggi daripada pelbagai kelab sempena majlis iftar serta penyerahan sumbangan. Pengerusi Masjid Zahir Alustar, Syekh Jamal Abdul Ghani berkata, pihaknya mengalu-alukan kehadiran tersebut dengan maksud yang baik serta semangat kekitaan terutama di bulan Ramadan. So ini adalah satu pendekatan yang positif lah untuk mengimarahkan Masjid Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita di Masjid Zahir ni pun sebenarnya kita ada satu tagline. Kita letak tagline baru, Masjid Zahir, Masjid Kita. So tujuannya untuk kita nak mengkitakan masjid ini supaya masyarakat melihat masjid ini bukan satu benda, Masjid Zahir ini bukan satu masjid yang eksekutif pada suatu kelompok saja, bahkan dia menyeluruh kepada semua masyarakat lah. Bagi ahli jawatan kuasa Northern Wingers, Muhammad Syahrini Muhammad Sharif, kunjungan mereka bertujuan bagi mengeratkan silaturahim sesama mereka sambil menyumbang atas tanggungjawab sosial korporat yang dilaksanakan hampir setiap tahun. Okey, semangat daripada segi hari ini kita bagi duit dengan barangan kan. Daripada duit kita buat collection untuk bagi-bagi semua, kita bagi kat pihak masjid, dan lepas tu sumbangan daripada air optometri untuk cermin mata untuk asnam dan anak-anak yatim yang memerlukan cermin mata. Penjualan mercun di bazar-bazar Ramadan kian bertambah. Persatuan Pengguna Kedah Kek melahirkan kebimbangan kemungkinan peniaga mengambil kesempatan menjual mercun yang berbahaya. Presidennya, Yusrizal Yusof berkata, sekiranya penjualan tidak dipantau, beliau khawatir kes-kes yang melibatkan kecederaan dan kematian mungkin berulang. Justeru, beliau berharap permit yang dikeluarkan pihak polis termasuk prosedur operasi standard SOP perlu dipatuhi agar penjualannya dapat dikawal di pasaran. Bagi kita ni mercun-mercun yang berbahaya, yang agak berat, kita harap supaya tidak diberi permit lah. Disebabkan ini amat membahaya kepada pengguna-pengguna yang lain dan juga pemain itu sendiri. Kita harap supaya ini perlu diketatkan lah. Kalau nak beri permit pun memang dah kerajaan dah lulus untuk memberi permit kepada peniaga-peniaga mercun ni. Tetapi kita harap supaya tidaklah terlalu bahaya. Tapi kita hadkan kepada jenis-jenis mercun tersebut. Supaya tidak membahayakan keselamatan orang lain. Beliau bercakap kepada RTM di Alustar.
Permohonan permit penjualan mercun dan bunga api dijangka bertambah selepas kerajaan meluluskan dan membenarkan penjualan mercun dan bunga api. Namun ia tertakluk peraturan serta garis panduan yang ditetapkan. Nelayan di Kedah menyambut baik pengumuman kerajaan untuk menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri berjumlah RM200. Pengurusi Persatuan Nelayan Kuala Kuar, Kuala Kedah, Nordin Ahmad, 62, bersyukur dengan berita gembira tersebut. Bantuan keuangan itu sekaligus dapat meringankan beban bagi membuat persiapan Hari Raya akan datang. Saya sebagai mewakili masyarakat nelayan di kawasan Kuala Kedah ni amat bersyukurlah, berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana menambah duit tambahan sara hidup sebanyak RM200. Mana kata satu bulan ni, bulan 4 musim perayaan Aidilfitri ni, mana kata nelayan dapat RM500, mana mengurangkan beban perbelanjaan Aidilfitri. Beliau juga menasihatkan para nelayan pantai yang masih belum berdaftar dengan persatuan agar segera berbuat demikian bagi memudahkan bantuan disalurkan kepada mereka. Dalam belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini, para nelayan di seluruh negara menerima wang saku sebanyak RM300 sebagai salah satu usaha membantu golongan berkenaan. Berita itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi, Kedah. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada muslimin dan muslimat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Izzati dengan perkembangan dari Kedah. Dan ini juga masih di Kedah, 220 anak-anak yatim dari 11 daerah menerima sumbangan Aidilfitri daripada Yayasan Anak-Anak Yatim Sultanah Haminah bagi tahun 2023. Sumbangan diserahkan secara berperingkat di daerah terlibat bermula 8 April. Ahli Lembaga Pengarah YAYSH, Datuk Rosdi Awang berkata, jumlah itu meningkat berbanding 120 anak yatim tahun lalu. Ini antara program-program yayasan yang kita adakan setiap tahun, tak miss. Dan saya pun bersyukur ini antara satu apa dikatakan program yang memberikan rahmat kepada rakyat Kedah, terutama khasnya Dian, dan saya percaya program-program segini akan diteruskan besok. Beliau berkata demikian pada Majlis Penggunaan dan Sumbangan Aidilfitri Yayasan Anak-Anak Yatim Sultanah Haminah tahun 2023 peringkat daerah Yad di Masjid Sultanah Haminah Dulang Kecil. Sumbangan disampaikan oleh Cik Puan Besar Kedah Tuanku Hajah Haminah Hamidun. Kuih bangkit santan atau lebih dikenali sebagai kuih bakar di sebelah utara merupakan antara kuih tradisional yang masih digemari ramai. Rasanya yang sedap dengan lemak manis dan cair dalam mulut menjadi pemikat. Menjelang Aidilfitri ini, kuih bakar menjadi antara kuih tradisional yang menjadi pilihan untuk disajikan kepada tetamu. Laporan wartawan Fakrul Razi Ismail. Salah seorang pengusaha kuih bakar yang terkenal di Kedah, Rosnani Ahmed, menghasilkan kuih tradisional ini sejak 21 tahun lalu. Lebih mesra dipanggil Kak Ani, bengkel kuih bakarnya beroperasi di Kampung Lubuk, Tunjang, Jerelun. Pada peringkat awal, Kak Ani hanya memasak kuih bakar di rumah secara manual yang dijual hanya kepada rakan-rakannya dan dipasarkan di kedai-kedai sekitar Tunjang. Tahun demi tahun, sambutan diterima amat menggalakkan. Ketika itu, dia mula menggunakan peralatan moden untuk menghasilkan kuih bakar yang banyak dalam masa singkat selain menjimatkan tenaga. Dari sejak 2-3 tahun tu Kak Ni duk kuih naik. Sebab tu Kak Ni beli oven yang besar sikit lah. Kak ditambah dari setengah ke setengah Kak ditambah kan. Tambah-tambah customer pun dah kuih meningkat. Kira sampai keluar lah. Dari kita sini sampai ke Penang, Perak, teruslah sampai ke KL sana kan. Okey, alhamdulillah lah dapat sambutan. Lepas tu sampai Loni, Kak ni dah buat kuih ni dah hampir 21 tahun.
Pada musim perayaan ini, dia menghasilkan kira-kira 30,000 biji kuih bakar sehari berbanding 20,000 biji pada hari biasa. Sebanyak 8 guni tepung ubi bersama bahan-bahan utama lain seperti santan segar, telur, gula dan garam digunakan untuk memproses dan menghasilkan kuih bakar. Kebanggaannya apabila masih mengekalkan resepi tradisional meskipun kaedah pembuatannya sudah berganjak moden. Kita kena kekalkan sebab produk ni orang kata produk tradisional ni memang peminat orang ramai kan. Sebab kuih ni dia memang dia takkan jatuh lah kita kata kan. Sebab orang kata kuih tradisional ni kuih-kuih apa pun memang orang suka. Kuih bakar ni pun yang Kak Ani punya pun ramai yang suka. Baunya yang harum selepas dimasak antara keistimewaan kuih bakar. Disebabkan itu, kuih ini tidak hilang di telah zaman meskipun wujud pelbagai jenis kuih moden di pasaran ketika ini. Dan pastinya setiap kali musim perayaan termasuk Hari Raya Aidilfitri, kuih bakar sering menjadi pilihan untuk dimakan bersama ahli keluarga dan juga dihidangkan kepada para tetamu. Fakhrul Razi Ismail, RTM. 26,000 liter minyak diesel bersubsidi berjaya dirampas menerusi operasi penguasaan bersepadu Optiris yang hasil aduan orang awam serta risikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Berdasarkan siasatan, pemborong minyak diesel berkenaan memperolehi bekalan daripada pemborong di Bukit Kayu Hitam, Kedah dan menjual kepada kenderaan bernombor pendaftaran Thailand. Sebuah ini adalah hasil risikan dan hasil maklumat diterima daripada orang awam lah. Aduan yang diterima. Ketika pemeriksaan dijalankan, premis pemborong minyak diesel tersebut telah dapati gagal menyelenggara buku stok barang kawalan iaitu minyak diesel dan bekalan yang diperolehi oleh pemborong ini adalah meragukan. Hasil semakan ke atas buku stok mendapati pemborong tersebut disyaki menjual minyak diesel ini kepada kenderaan bernombor pendaftaran Thailand. Susulan itu, sebanyak 26,000 liter minyak diesel serta dokumen-dokumen berkaitan telah disita untuk tindakan siasatan lanjut dengan anggaran rampasan sebanyak RM55,900. Pejabat KPDN Perlis telah menjalankan 7 tindakan kes menerusi Optiris sejak Mac lalu. 7 suspek ditahan melibatkan 6 warga tempatan dan seorang warga Thailand. Insiden paip pecah dan gangguan air di Perak Tengah dan Manjung tidak akan menjejaskan persiapan penduduk setempat menjelang sambutan Aidilfitri. Kerajaan negeri memberi jaminan bahawa segala kerja-kerja baik pulih dan persediaan telah dibuat bagi memastikan masalah terbabit tidak berulang. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Insinyur Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, masalah air yang berlaku sebelum ini di daerah terbabit telah diselesaikan sepenuhnya 2 hari lepas. Jadi untuk itu sepanjang Hari Raya Aidilfitri ini insya-Allah kawasan-kawasan yang dulunya terlibat dalam insiden itu insya-Allah mereka tidak akan hadapi. Sebab itu telah buat kerja-kerja pemulihan, LAP telah buat kerja pemulihan dan insya-Allah kita akan dapat bertahan lama. Beliau ditemui pemberita ketika hadir ke program bantuan Meriah Beraya Sejahtera bersama Kerajaan Negeri Perak sepada sambutan Aidilfitri 2023 di Dewan Karsum Maju Rapat bagi kawasan Dun Sungai Rapat. Bantuan baucer berharga RM150 dan kotak makanan disampaikan kepada 130 orang penerima. Program terbabit diselaraskan oleh Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Pembangunan Usahawan Negeri Perak. Sebanyak 250 keluarga di projek perumahan rakyat Taman Mulia menerima sumbangan bantuan berbentuk barangan kering, bubur lambuk dan makanan siap dimasak. Jelas Isteri Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, yang merupakan salah satu inisiatif bagi membantu meringankan beban masyarakat di lokasi berkenaan sempena bulan Ramadan. Selain itu, usaha jangka panjang melibatkan kolaborasi My Prihatin dan Prudential BSN Takaful juga sedang dirangka bagi membantu mengurangkan kadar miskin tegar di kawasan tersebut.
Alhamdulillah pada pagi ini kita ada program untuk daripada Prudential dan juga Takafu Yayasan Prihatin yang telah menolong kami dekat Perkhidmatan Poh itu. Jadi kita bagi sumbangan Ramadan dengan bakul kasih tu dan juga bakul rahmah lah ya dia kata. Namun apa yang kita nak jadi kepada jangka masa panjang adalah untuk melatih mereka yang penerima itu supaya dapat juga membantu dalam usaha dan menjana sedikit pendapatan. Saya berterima kasih kepada mereka telah menolong kami, terutamanya Bandar Tun Razak, kerana peratus miskin bandar itu yang tertinggi di wilayah. Secara keseluruhannya, sebanyak 9,250 sumbangan berbentuk pek makanan diagihkan ke seluruh negara bagi menyantuni golongan kurang berkemampuan. Sasarannya adalah golongan yang B40 kurang berkemampuan. PPR adalah salah satu saja daripada golongan sasaran kita. Macam program kita buat di IJN juga, ada keluarga yang kurang berkemampuan, pesakit dan juga keluarga yang tinggal bersama pesakit di situ. Jadi kami cuba membantu mereka jugalah. Mereka ditemui selepas agihan pek sumbangan Prihatin Ramadan di PPR Taman Mulia. Baik, pelaksanaan menu rahmah perlu diperkasa bagi memberi manfaat kepada peniaga dan rakyat. Menurut Yang di-Pertua Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan, Datuk Muhammad Abdullah, satu mekanisme perlu diadakan melibatkan agensi berkaitan bagi membantu peniaga melaksanakannya secara konsisten dan berterusan. Jadi, dua-dua pihak ni melihat untuk pada satu halu tuju, niat untuk memberi perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat dan dalam masa yang sama peniaga pun boleh mendapat keuntungan sebab mereka berkhidmat. Penjaja dia lebih banyak kepada perkhidmatan lah. Rakyat boleh mudah ambil. Kalau contoh ni kawasan inilah B40 ni kawasan lah kan. Ada yang bekerja kan. Bila bulan Ramadan laki bini bekerja dan sebagainya kan. Perlu ada konsep menu rahman. Itu pandangan saya lah. Menu rahman ni bagus. Jadi perlu kita perkasakan dan perlu kita kaji balik supaya dua-dua pihak ni tak ada merasa mereka kena ada masalah dalam melaksanakan apa nama itu untuk melaksanakan menu rahmah. Jadi syabas kepada kerajaan dan kepada peniaga-peniaga yang telah mencuba. Peniaga pula menyatakan pelbagai pandangan terhadap pelaksanaan menu rahmah. Tak paksa, itu apa nama itu sebenarnya sukarela. Kalau orang tu nak jual, jual lah. Orang tak nak jual, jual lah. Tak? Saya sebelum ramah pun saya dah jual murah dah. Belum lagi, dalam dulu lagi. Saya jual nasi, telur goreng kicap dengan bawang tu RM2 je. Orang jual nasi RM2 kan. Saya jual dengan telur sekali. Bukan telur B, AA punya telur. Mana yang orang kata bermodal besar, bolehlah. Adalah keuntungan dia kan. Memang bagus ada menu rahmat ni bagi pada student-student yang tak ada income dia orang kan. Perkembangan kejohanan Rugby Sevens 2023. Hasrat skuad rugby 7 pasukan lelaki kebangsaan untuk merangkul gelaran juara tidak kesampaian selepas tewas di tangan Taiwan pada hasil final di Stadium Nasional di Singapura semalam. Namun pasukan negara yang diberi julukan skuad Bunga Raya berjaya memberi tentangan sengit sehingga ke whistle penamat sebelum tumpas 14-17. Kejohanan yang berlangsung pada 7 dan 8 April itu disertai 6 pasukan lelaki dan 4 pasukan wanita. Namun Malaysia hanya menghantar wakil bagi saingan lelaki. Rugby Sevens tidak dipertandingkan pada Sukan SEA Kemboja 2023 Mei ini, namun berpeluang besar untuk kembali mewarnai tamasya Sukan Dwi tahunan itu mulai edisi berikutnya iaitu di Thailand pada 2025. Bersama saya, Adam Adli, eksklusif di Stadium RTM 8 dan 9 April ini.
Baik saudara, berpuasa bukanlah alasan bagi mengehadkan aktiviti riadah. Ini dilakukan pertubuhan nadi sihat dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dalam program Rival Ramadan Ride yang bertujuan mempromosikan gaya hidup sihat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Fahisha Irwan Mustafa, ia antara lain suatu sokongan dan dukungan terhadap konsep masyarakat madani yang mengetengahkan elemen sihat, cerdas dan ceria. Ujarnya aktiviti kayuhan santai sejauh 22 km yang berlangsung malam tadi melibatkan 250 peserta terdiri daripada Persatuan Basikal Negeri Kelantan, Jabatan Kerajaan serta swasta. Tambahnya pada sebelah petang, pihaknya sempat mengulurkan sumbangan kepada golongan asnaf dan berbuka puasa bersama di perkarangan Masjid Muhammadi Kota Baru. Apa yang kami cuba gambarkan di sini adalah bahawasanya bukan sahaja bulan Ramadan ini untuk komplit kita beribadah. Kita perlu juga meneruskan aktiviti-aktiviti seharian kita, yang mana kalau ikutkan zaman dahulu pun Nabi pun berperang pada bulan Ramadan. Kita tak nak bulan Ramadan itu jadi satukan bulan yang semua senyap, dan kita pastikan ada aktiviti-aktiviti riadah dapat diteruskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Muhammad Azhari Muhammad menganggap ia satu program yang baik terutama ketika bulan Ramadan. Ini bukanlah satu alasan kepada kita untuk tidak melaksanakan aktiviti-aktiviti kesukanan yang baik untuk kita. Dan saya anggap apa usaha yang dibuat oleh pihak Nadi Sihat ini adalah sesuatu yang baik, dan saya ucapkan tahniah kepada mereka kerana telah berjaya membuat aktiviti yang sebegini. Baik saudara, Kelantan FC mengumumkan Frank Bernard sebagai Ketua Jurulatih baru. Beliau akan menggantikan pengendali dari Korea Selatan, Choi Mun-sik, yang direhatkan sebelum aksi berdepan Terengganu Selasa lalu. Bernard sebelum ini dilantik sebagai pengarah taktikal The Red Warriors. Kelantan FC dalam kenyataan di Facebook berharap pelantikan ini dapat memacu dan membantu kelab tersebut ke arah lebih baik. Bernard memiliki pengalaman sebagai ketua jurulatih bersama skuad bawah 23 tahun Malaysia dan UiTM FC. Pengendali dari Jerman itu akan memulakan tugas sulungnya bagi aksi Liga Super berdepan Selangor di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam ini. Baik, RM63.75 juta bantuan khas kewangan Aidilfitri untuk pekebun kecil getah akan disalurkan mulai 17 April depan. Rata-rata pekebun kecil getah menzahirkan rasa syukur dengan bantuan yang akan diterima kerana ia dapat meringankan beban kewangan mereka. Di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan telah memberi bantuan BKK iaitu kepada pekebun kecil. Dan banyak juga insentif-insentif yang telah diberi kepada penduduk-penduduk yang mana sekurang-kurangnya dapat membantu penduduk kampung untuk menghadapi Hari Raya yang akan datang. Terima kasihlah pada kerajaan yang bagi bantuan RM200 untuk makcik belanja untuk Hari Raya ni. Terima kasihlah pada bantuan Resda yang 200 untuk menyambut Hari Raya ni, bersiapkan Hari Raya. Bantuan khas kewangan itu memanfaatkan 318,642 pekebun kecil getah di seluruh negara dengan masing-masing menerima RM200 setiap seorang. Dua lelaki maut sementara seorang lagi cedera akibat tersepit dalam kemalangan di Sri Gading, Jalan Keluang, Batu Pahat, Johor awal pagi tadi. Kemalangan melibatkan sebuah kereta yang terbabas dan merempuh dua lagi kenderaan di dalam bengkel berdekatan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Penggaram Timbalan Penguasa Bomba 2, Firdaus Ahmad berkata, dua mangsa berusia 19 dan 22 tahun yang tersepit disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Mayat kedua-dua mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Seorang lagi mangsa yang cedera berusia 20 tahun dibawa ke hospital untuk rawatan. Ku mengejar 1001 bulan. Salam Ramadan daripada kami di RTM.
Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, saya Azman Hussein. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.